Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temerloh titik tengah Semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Mingguan Temerloh Minggu ke-33, 23 Mac 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Antara tajuk utama minggu ini, RM18,000 lesap selepas bagi maklumat bank. PRU15 semakin hampir dan terdapat sarang naga di Temerloh. Seorang kerani kerugian RM18,000 selepas wang dalam akaun banknya lesap dipindahkan pihak tidak dikenali selepas dia mendedahkan maklumat perbankan internet melalui aplikasi bank negara. Wanita berusia 41 tahun itu mendakwa terpaksa berbuat demikian atas arahan individu yang mengaku sebagai pegawai Bank Negara Malaysia kerana ia mahu menyiasat tunggakan cukai syarikat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Negeri Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, kejadian menimpa mangsa itu bermula selepas dia menerima panggilan individu menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri semalam yang memaklumkan mengenai tunggakan cukai syarikat sebanyak RM38,000. Sindiket memproses dan menjual air ketum di sekitar Bentong Pahang tumpas. Ketua Polis Bentong Superintendent Zaiham Muhammad Kahab memaklumkan ia susulan penahanan seorang lelaki dalam serbuan di sebuah kedai dekat Cegar Medang. Turut dirampas 46.5 kg daun ketum serta 109 bungkus air ketum dengan anggaran berat 136.25 liter serta tong ais, alat penimbang dan nilai rampasan dianggar lebih RM3,400. Suspek warga tempatan berusia 24 tahun mengaku bekalan daun ketum terbabit diperoleh daripada seorang lelaki dari Mentakap Temerloh dengan harga RM30 untuk 10 kg. Dia menjadikan bahagian belakang premis yang disewa sebagai tempat memasak dan membungkus air ketum sebelum dijual kepada kenalan terdekat dengan harga RM10 sebungkus dan sedikit dipercayai bermula sejak akhir tahun lalu. Sejumlah 8.6 juta penerima Bantuan Keluarga Malaysia BKM akan mula menerima bayaran secara berperingkat mulai 28 Mac ini melibatkan peruntukan berjumlah hampir RM2 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mereka akan mendapat bayaran sebanyak RM100 hingga RM300 berdasarkan kelayakan setiap penerima merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas, bujang atau tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Beliau berkata BKM adalah sebuah inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan di dalam Belanjawan 2022 bagi memanfaatkan golongan B40 dan pembayaran ini juga bagi meringankan beban keuangan rakyat terutamanya dalam menyambut bulan Ramadan. Bagi penerima yang tidak mempunyai bank akaun termasuk di Sabah dan Sarawak, Perdana Menteri memberitahu mereka akan memperoleh bayaran pada 30 Mac ini melalui cawangan Bank Simpanan Nasional yang akan mengeluarkan panduan prosedur operasi standard SOP dari semasa ke semasa. Hasrat seorang warga emas memiliki kediaman sendiri tercapai selepas 22 tahun menumpang di rumah anak saudaranya. Hasma Hassan yang berusia 73 tahun juga merupakan ibu tunggal dari kampung Gunung Selim di sini bersyukur menerima rumah projek Rumah Rakyat Pahang RRP bernilai RM65,000 seunit. Kunci rumah telah disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kerdau Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad dalam majlis penyerahan replika kunci rumah pada Ahad. Beliau berterima kasih kepada kerajaan negeri terutama Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosdewa Ismail, Yang Berhormat Syed Ibrahim dan semua pihak yang telah membantu beliau sehingga tercapai hasrat memiliki rumah. Program pembiayaan mikro bernilai RM48.52 juta telah dibuka kepada usahawan informal dan mikro untuk membuat pinjaman sehingga RM50,000 tanpa mengambil kira rekod pinjaman peribadi dalam SITOS dan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat SIKRIS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar berkata, skim pinjaman istimewa itu yang dibuka semalam sebagai tanda komitmen berterusan kerajaan dalam menjaga kebajikan golongan itu yang terkesan ekoran COVID-19 dan musibah banjir. Menurutnya, usahawan informal boleh memohon pinjaman maksimum RM10,000, manakala usahawan mikro sehingga RM50,000 tanpa faedah dan diberikan moratorium selama 12 bulan serta tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun. Beliau berkata semasa majlis penyerahan Geran Bantuan Banjir Keluarga Malaysia BBKM kepada lebih 500 usahawan informal dan mikro Parlimen Temerloh di Dewan Tun Razak yang turut dihadiri Exco Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syahkar Samsudin,
Exco Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Nazringa dan Pengurusi Telco Nasional Syahiri Zulkarnain Abdul Kadir. Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKJK Kuala Gandah Lancang Temerloh berjaya menangkap dan memindahkan 8 gajah liar di 4 negeri sepanjang tahun ini. Kelantan mencatat jumlah tangkapan terbanyak iaitu 4 ekor, diikuti Johor 2 dan masing-masing seekor di Perak dan Terengganu. Ketua PKJK Kuala Gandah Cikgu Muhammad Zamzuri Cik Wan Abdul Rahman berkata, terbaru seekor gajah ditangkap di Felda Aring 8, Gua Musang, Kelantan pada kemarin. Menurutnya, pihaknya menerima aduan ancaman gajah liar hampir setiap bulan, namun tidak semua aduan berakhir dengan operasi mengesan seterusnya menangkap haiwan berkenaan. Cadangan perwakilan UMNO di Perhimpunan Agung UMNO terhadap pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum akan dibincangkan Majlis Tertinggi dan Kabinet sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau memberi jaminan bahawa keputusan besar itu akan dibincangkan dengan top 5 parti. Menurut beliau, 2 kemenangan besar dalam pilihan raya negeri membuatkan UMNO dan Barisan Nasional menjadi lebih bersemangat untuk berjuang sehingga timbul permintaan supaya Parlimen dibubarkan dengan segera. Beliau juga berkata perkara tersebut akan dibincangkan dengan MKT iaitu Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Jemaah Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan Seri Paduka Baginda. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin menerima Asia Tourism Recovery Champion Award. Anugerah itu diterima daripada Asia Centre of Tourism Asia E-University atas usaha yang dilakukan dalam memulihkan sektor pelancongan di Pahang. Beliau yang juga ada lancang berterima kasih kepada Asia Centre of Tourism Asia E-University di atas pemberian Asia Tourism Recovery Champion Award kepada beliau. Beliau juga berkata anugerah ini bukanlah untuk diri beliau sahaja, tetapi juga kepada pasukan tourism Pahang yang bersama-sama mengilhamkan pelbagai inisiatif untuk memastikan Pahang akan keterhadapan dari segi kehadiran pelancong. I am indeed very honoured to accept the award. It is not something that I did alone. This is the result of good teamwork, concerted effort among the various government agencies, NGOs and the private sector. It is certainly a surprise to be accorded with such an honour for a responsibility that I have been entrusted with by the state. Beliau dan kerajaan negeri mengharapkan Pahang akan mencatat kedatangan 8 juta pelancong dengan pembukaan sepadan negara pada 1 April ini. Temelah TV mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin yang telah menerima anugerah Asia Tourism Recovery Champion Award dari Asia Centre of Tourism pada 21 Mac 2022 di atas usaha memulihkan dan seterusnya memajukan sektor pelancongan negeri Pahang. Deretan pokok kelak gelam atau nama saintifiknya Eugenia serina di puncak Bukit Buluh dekat sini memukau pandangan pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah ketika berangkat mendaki bukit tersebut sempena pelancaran program Hiking Day. Ketibaan baginda di kaki bukit itu disambut oleh Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosdewa Ismail, Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin, Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pulau Tawar, Yang Berhormat Datuk Nazringa. Program yang sama juga diadakan serentak di lokasi terpilih setiap daerah Pahang, membabitkan lintasan secara langsung di 13 buah lokasi melalui platform media sosial Facebook Tourism Pahang dan Kerajaan Pahang. Dalam pada itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosdi berkata, kerajaan negeri akan mewartakan Bukit Buluh sebagai destinasi baharu dalam kalender pelancongan Pahang mulai tahun ini dan berharap Tourism Pahang, pejabat daerah Jerantut serta semua penggiat dan pengusaha pelancongan giat mempromosi tempat tersebut. Usaha pemulihan dan memajukan sektor pelancongan di negeri Pahang ini terus berkembang dengan kerjasama Memorandum Persefahaman antara Apa Itu Langit dengan MITA untuk mempromosi produk pelancongan baru di negeri Pahang ini. Astro Tourism Langit Gelap Dark Sky Park adalah satu produk pelancongan yang baru diperkenalkan di negeri ini bagi menarik kehadiran pelancong selari dengan pembukaan sempadan negara di mana kehadiran pelancong dari luar negara. Negeri Pahang telah dikenal pasti tempat menonton langit gelap. Daya tarikan dan keindahan yang luar biasa
Mari kita sama-sama menikmati keindahan alam pada waktu malam yang hanya terdapat banyak lokasinya di Pahang. Adu Bola Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makhluddin telah mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin bagi program Flag Off Hiking Day 2022 di Bukit Woh Lancang. Program ancuran tourism Pahang itu yang melibatkan 100 orang peserta telah melakukan aktiviti memanjat bukit setinggi 390 meter daripada aras laut dan jarak pendakian lebih kurang 1.7 km sehala. Telah mengambil masa lebih 2 jam untuk sampai ke puncak. Beliau yang turut bersama melakukan aktiviti hiking tersebut berkata, Bukit Woh boleh dijadikan satu tarikan baru bagi aktiviti pelancongan di Temerloh, terutama bagi penggemar kaki hiking selain dapat menikmati pemandangan indah kawasan tersebut yang boleh dijadikan kawasan perakinan membentuk aktiviti outdoor. Tahukah anda terdapat sarang naga di Temerloh? Sarang Naga 76 adalah sebuah kawasan agrotourism yang terletak di Kampung Ketam Kerdau di Temerloh, Pahang. Ia dilengkapi dengan mini zoo, kebun buah-buahan, chalet dan rumah di atas pokok. Nama Sarang Naga berasal dari sebuah kelab permotoran yang bernama Dragon 76 MC dan kelab ini merupakan sebuah kelab yang dikenali dan cawangannya berada di Malaysia juga Indonesia. Dragon 76 MC ini terdiri daripada 120 orang ahli. Di samping itu, beliau memperkembangkan lagi kawasan itu dengan memasukkan haiwan-haiwan dan tempat ini dijadikan sebagai mini zoo. Di sini anda boleh melihat pelbagai jenis haiwan dari habitat yang berlainan seperti arnab, landak, rusa dan sebagainya. Tanah yang dibeli olehnya itu juga menjadi tempat bagi pembinaan chalet dan juga rumah pokok termasuk sebuah restoran yang beroperasi sepenuhnya untuk sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Restoran ini mampu menerima seramai 300 orang pelanggan dan ia juga membina sebuah kafe di situ. Hasil daripada bantuan dan sokongan yang tidak putus dari sahabat karibnya, beliau berjaya mewujudkan Sarang Naga 9 Berhad yang terletak di Kampung Keram Kerdau, Temerloh, Pahang. Seri Pahang berdepan laluan cukup sukar untuk layak ke pusingan kedua Piala FA apabila diheret ke penentuan sepakan penalti sebelum menang 5-4 ke atas kelab Liga M3 Manjung City FC di Stadium Darul Makmur. Selepas berehat panjang akibat COVID-19, Tok Gajah memulakan langkah hambar pada saingan musim ini apabila bertumpas pulas menewaskan pasukan amatur Liga M3 dari Perak Manjung City FC pada 23 Mac lalu. Penjaga gol import Seri Pahang dari Mali, Mamadou Samassa, muncul wira Tok Gajah selepas menyelamatkan sepakan pemain Manjung City, Si Sasikumar dan memastikan kemarahan pasukannya yang sebelum itu diikat 0-0. Menentang lawan dari Liga Amatur di depan hampir 800 penyokong sendiri, anak-anak buah Christophe Gamel ternyata belum menunjukkan reputasi selaku pasukan elit Liga Super. Kejohanan Datuk Seri Syakar Esport Championship League kini telah menghampiri kemuncak di mana sebanyak 18 pasukan telah menempa nama ke peringkat akhir kejohanan e-sport terbesar di negeri Pahang. Jangan lupa untuk saksikan secara langsung peringkat akhir kejohanan Datuk Seri Syakar Esport Championship League yang akan disiarkan di Temerloh TV pada hari Ahad 27 Mac 2022. Sekian daripada saya, Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.